Okey, setelah kita buat analisis untuk menentukan hubungan korelasi antara formula ubah, sekarang barulah kita boleh proceed untuk teruskan next analisis, iaitu regression analysis. Okay, untuk regression analysis ni selalunya kita untuk menguji sejauh manakah pengaruh variable independent variable terhadap dependent variable. Kita nak tahu sejauh manakah kesan IV terhadap DV. Kalau sebelum ni untuk correlation kita hanya untuk menguji kekuatan hubungan korelasi antara IV dan DV. Tapi pada kali ni kita nak uji adakah IV ni boleh tak memberi kesan kepada DV. Okey, sebab kalau melalui correlation nilai estimation tidak boleh terhasil, tetapi kalau dengan regression analysis nilai equation boleh terhasil. Okay, itu adalah perbezaan antara correlation dan regression. Okay, salah satu analoginya lagi ialah kita tahu A dengan B ada hubungan korelasi. Ada hubungan korelasi, maksudnya kita dapat lihatlah daripada observation kita, daripada pemerhatian kita, kita dapati A dengan B ni memang rapat. Okey, memang dilihat ada hubungan. Jadi kita nak confirm sama ada hubungan ataupun tak, kita boleh guna Pearson correlation. Kita ujilah dari segi hipotesis dia, signifikan ke tidak. Dan sekiranya kita nak tahu lebih lanjut, kita nak tahu lebih mendalam tentang hubungan antara A dan B, kita nak tahu adakah A ni boleh tak mempengaruhi B. Okay, sebab ada sesetengah orang A ni memang ada hubungan dengan B, tapi belum tentu A ni boleh tak memberi kesan kepada B. Okey, jadi bila kita nak tahu lebih mendalam, kita boleh guna regression analysis. Contoh satu lagi ialah kita tahu si anak ni memang ada hubungan dalam keluarga ini, tapi belum tentu ibu bapa boleh tak mempengaruhi anak untuk dengan alasan. Okey, itu adalah salah satu analogi lah. Apakah perbezaan antara correlation dan juga regression analysis. Dan sekarang kita nak lebih detail, kita nak lebih kupas dan kita nak menguji hipotesis. Okey, regression analysis adalah first step lah, first generation method. Kalau sekarang ni kita dah dikenalkan dengan second generation method lah, iaitu structural equation modeling. Okay, structural equation modeling nanti saya akan bagi penerangan lah pada untuk next video nanti. Okay, hari ni kita fokus untuk regression analysis. Okay, untuk regression analysis sebenarnya ada dua, iaitu simple linear regression dan satu lagi ialah multiple linear regression. Okay, kalau untuk simple linear regression, perbezaan antara simple dan juga multiple adalah berdasarkan bilangan faktor, bilangan IV dalam model kita. Okey, kalau kita ada satu IV dan satu DV, kita boleh guna nama istilah simple linear regression. Kalau kita ada lebih daripada satu IV dan ada satu DV, kita boleh guna istilah multiple linear regression. Okey, sekarang ni saya bagi contoh untuk simple linear regression lah. Okey, katakanlah kita buat analyze, klik pada analyze. Okay, lepas tu klik pada regression. Okay, untuk regression saya ni dah ada upgrade lah. Sebelum saya dah ada RLM macro using highest, saya ada yang proses, saya ada memory curve. Okay, yang 3, yang 1, 2, 3 dan 4 ni dia tak available dalam SPSS, tapi sebaliknya kita perlu kena plugin. Okay, kalau nak plugin tu boleh kita guna website highest lah. Okay, sekarang ni kita fokus untuk regression linear. Okay, simple linear regression. Okay, klik pada linear. Okay, kita ada DV. Katakanlah DV saya adalah factor D. Okay, factor D adalah dependent variable. Okay, klik pada factor D dan masukkan pada dependent. Okay, dan seterusnya saya kata saya nak guna simple linear regression. Okay, saya cuma masukkan factor A sahaja. Kalau saya cuma masukkan factor A sahaja, itu ada satu independent variable dan ada satu dependent, itu menunjukkan simple linear regression. Kalau katakan saya masukkan factor B dan C serentak dalam independent space ni, okay, ini dah bukan jadi simple linear regression, kita panggil multiple linear regression. Sebab itulah istilah bagi simple dan multiple ni bergantung kepada kuantiti IV dalam model kita. Okay, sekarang ni kita boleh remove dulu lah untuk kita tengok perbezaan bagaimanakah result sekiranya kita letak antara factor A dan factor D. Okey, tengok klik pada statistik. Okey, kita boleh klik pada R squared change, kita boleh tengok pada descriptive, kita boleh pilihlah collinearity dynasty. Kita boleh tengok sama ada wujud ada multicollinearity ataupun tidak lah.
Okay, klik continue. Lepas tu klik plots. Okay, untuk plots ni kita boleh klik Z predictor pada S dan residual pada Y. Okay, sekarang ni kita boleh pilih lah sama nak pilih histogram atau dan normal probability pun boleh, ataupun nak pilih salah satu. Katakanlah saya pilih normal probability plot. Continue. Okay, lepas tu save. Okay, untuk save ni kita akan pilih untuk unstandardized estimate, standardized estimate bagi predictor value dan juga unstandardized dan standardized estimate bagi residual. Okay, dah settle semua tu, barulah kita klik continue. Cuba check dekat option ada lagi tak? Okay, tak ada. Kita dah automatic include constant in equation. Okay, yang ni untuk nilai equation yang slope lah, beta slope. Okay, kalau yang intercept tu beta 1, beta 2. Okay, berdasarkan video previously lah. Mana boleh check balik, boleh semak balik. Okay, klik continue and then klik OK. Okay, regression analysis. Okay, kita dah dalam regression analysis sebenarnya dia boleh keluarkan result untuk correlation jugalah. Okay, kalau kita nak buat perbandingan antara faktor D dengan faktor A, kita boleh tengok hasil D, A dengan D 0.224 sama. Okay, D dengan A sama. Signifikan dia adalah 0.03. Okay, dia jadi berbeza, signifikan tu jadi berbeza disebabkan oleh bilangan faktor-faktor yang lain. Okay, dia nilai total ni akan berubah. Nilai p-value ni berubah berdasarkan quantity model. Okay, quantity faktor dalam model kita, tapi nilai korelasi tetap sama. Sebab itulah saya kata kalau guna Pearson correlation ni dia sebenarnya dah jadi robust. Dia tidak terkesan dengan bilangan faktor dalam model kita. Okey. Okay, dan seterusnya ini adalah R square. Okay, R square tu berdasarkan formula yang saya ajar sebelum ni lah. Ini adalah dengan whiteboard. Okey, ini R square. Ini adalah R biasalah, R square. R square ni tujuannya untuk kita menguji sejauh manakah impak kajian kita, sejauh manakah contribution kajian kita. Okay, dalam kes ni kita dapati 0.05 agak kecil, sangat sedikit lah. Dari segi effect size very small, sangat kecil. Okay, maksudnya daripada sini kita boleh kata, kita boleh simpulkan sebanyak 0.05 ni kalau ibaratkan jadi 100% ada 5% sahaja. Okay, maknanya kita boleh kata di sini bahawa 5% DV kita ni sebenarnya telah diterangkan oleh independent variable. Ini menunjukkan IVA, faktor A hanya menerangkan sebanyak 5% sahaja terhadap faktor D. Maknanya kekuatan, maknanya kepentingan peranan faktor A hanya sebanyak 5% sahaja terhadap kajian faktor D. Okey. Dan sekarang ni ini adalah ANOVA regression. Okay, ANOVA regression kita nak tahulah sama ada homogeneous ataupun bukan homogeneous. Okay, dalam kes ni kita tengok 0.061 ni tak berapa signifikan lah, tak signifikan. Okay, tapi ada berpendapat boleh kita guna bawah 0.1 lah. Kalau 0.1 kita boleh simpulkan sini signifikan lah. Okay, signifikan, so kita boleh kata from the same population, so analisis tu adalah valid. Okay, dan seterusnya kita check. Okay, ini adalah nilai regression analysis. Okay, dalam kes ni kita boleh lihat faktor A independent adalah faktor D. Faktor A sebanyak 0.362, nilai T 1.906 dan nilai signifikan tak signifikan 0.061 sama. Okay, sama dengan ANOVA 0.061 tak signifikan. Okay, ini menunjukkan bahawa faktor A ni tidak memberi kesan pun kepada faktor D sebab dia tak signifikan. Yang signifikannya sepatutnya kena p-value mestilah bawah 0.05. Tapi result ini mungkin berubah sekiranya kita masukkan faktor-faktor lain. Okey, sebab itulah kita cuba check balik, kita cuba masukkan untuk faktor B dan C pula. Okey, faktor B, C. Okey, masuk dan kita testing sekali lagi. Mesti akan ada banyak perubahan lah. Okey. Okay, sekarang ni kita dah ada nilai Pearson correlation sama. Kalau katakanlah kita nak testing correlation terus direct kepada regression pun tiada masalah sebab result memang sama. Okey, yang ini adalah nilai mean dan standard deviation. Okey, dan seterusnya. Okey, kita lihat ada peningkatan sedikit lah. Sebelum ni kalau kita masukkan faktor A
hanya sebanyak 5% sahaja. Tapi kali ini kita naik sebanyak 7.5% selepas kita masukkan faktor B dan C. Maknanya ada sedikit peningkatan tapi masih lagi dianggap kecil. Kalau mengikut Hare, dia kata sampel dia kata efek yang dianggap besar dalam bidang social science ni adalah lebih daripada 26% ataupun 0.26. Maknanya kalau bawah daripada 0.12 dianggap small effect, kecil effect. Sekarang ni kita boleh katakanlah impak kajian ni agak kecil. Okey, dia sebenarnya boleh juga R-squared ni sangat sensitif dengan bilangan faktor lah. Semakin banyak bilangan faktor dalam sesuatu model, semakin tinggi nilai R-squared. Sebab itulah ada beberapa research pun sekarang ni pun dia tak berapa demand sangat lah tentang R-squared ni, sebab dia kata sensitivity R-squared ni bergantung kepada kuantiti faktor dalam model. Okay, sekarang kita ni pun tak signifikan. So sekarang ni bila kita check satu-satu, okey, faktor A, B dan C semua tak signifikan. Okay, dalam kes ni kita boleh katakan faktor A, faktor B dan faktor C tidak memberikan kesan yang signifikan pun terhadap faktor D. Okay, tidak memberikan kesan yang signifikan terhadap faktor D. Maknanya faktor A, B dan C ni tidak menyumbang pun kepada faktor D, disebabkan nilai p-value bagi faktor A 0.309 lebih besar berbanding 0.05. Begitu juga bagi faktor B dan faktor C. Okey, itu adalah huraian interpretation kita boleh buatlah daripada regression analysis. Dan sekarang ni kalau kita nak check dari segi collinearity pun boleh. Collinearity. Tapi sebenarnya untuk collinearity kadang-kadang kita boleh tentukan melalui correlation lah. Correlation. Okey, kalau nilai correlation lebih daripada 0.9, katakanlah faktor D dengan faktor A mempunyai nilai korelasi lebih daripada 0.9, boleh dianggap sebagai ada kewujudan multicollinearity problem. Dan sekiranya itu berlaku, kita ada solution lah, kena ada jalannya, iaitu kita boleh remove salah satu variable sebab dianggap boleh menyebabkan redundant. Sebab bila kita buat suatu analisis, setiap variable perlulah ada keunikannya tersendiri. Kita tak bolehlah mengukur sesuatu model tu yang sama. Okey, suatu variable yang sama. Okey, ini adalah normal PP plot. Okey, itu adalah yang ini adalah untuk dari segi random lah. Data tu tidak berterabur. Okey, dalam kes ni dia nampak macam tak normal lah, tapi sebenarnya dah normal. Okey, untuk bila kita dah uji di peringkat awal, tak perlu lagi lah kita nak uji yang di sini. Okey. Sekarang ni kita boleh tahulah. Okey, sekarang ni kita dapati melalui regression analysis faktor A, B dan C ni tidak memberi kesan pun pada faktor D, walaupun pada awalnya faktor A, B dan C ni sebenarnya mempunyai hubungan faktor A B, C ni ada hubungan correlation dengan faktor D. Okay, sebab kalau kita lihat dari segi logik pun memang faktor D ni ada masalah lah, sebab di peringkat awal mana-mana yang menyebabkan tak signifikan adalah disebabkan faktor D. Pada awalnya kita tengok sinilah yang correlation dengan faktor D semua tak signifikan. Faktor D ni tidak ada signifikan pun dengan faktor A, B dan C. Maknanya daripada awal kita sebenarnya boleh lihatlah. Okey, boleh tahu sebelum kita nak menguji regression analysis pun kita boleh dah tahu kesan dekat pada correlation. Tapi sedangkan faktor A, B, C tu memang punya hubungan yang signifikan lah. Kalau katakanlah saya nak uji, katakanlah faktor D tak ada. Katakanlah saya nak jadikan faktor D tu tiada. Okay, faktor D tiada dan saya jadikan faktor C tu sebagai dependent variable. Kita uji, kita lihat. Mesti ada perbezaan yang sangat ketara lah. Okey, katakanlah kita jadikan faktor C tu sebagai DV. Okey, dalam kes ni, faktor C, okey, ABC. Okey, kita tengok. Okey, highly significant. Faktor AB, okey, faktor AB, salah satu ialah faktor B memberi kesan yang signifikan terhadap faktor C, tetapi faktor A tidak memberi kesan. Ini disebabkan melalui nilai p-value. Yang maknanya ada perubahan yang sangat positif lah. Sedangkan ANOVA juga signifikan. Okey, ini boleh kita simpulkan di sini bahawa faktor D kita tu ada problem. Okey. Okay, nanti saya akan elaborate lagi lah tentang interpretation melalui Word document lah. Saya akan copy dan saya akan explain interpret sekali lagi untuk rujukan selepas ni. Okay, itu sajalah.